Selamat pagi, salam Malaysia Madani buat anda semua penonton. Apa khabar Malaysia? Jadi kita buka tirai hari ini kembali edisi 6 Disember 2023. Saya Nur Salihah Azmi bertemankan Nurul Hidayatmu, dan pastikan anda terus setia bersama kami 1 jam bersiaran kerana topik hari ini pelbagai topik yang menarik. Pastinya akan memberikan sedikit sebanyak tips dan juga panduan kepada anda untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Kadang-kadang Salihah, kita sebagai manusia ni serba kekurangan. Ada perkara-perkara yang perlu diperbaiki dan juga ada perkara-perkara yang perlu kita ambil kira dan juga untuk menambahkan info semasa. Inilah lapangan yang sesuai untuk anda pastikan dalam Apa Khabar Malaysia. Dan bukan saja informasi yang terkini dan juga komprehensif. Kita harapkan topik-topik yang kita bawakan kepada anda hari ini memberikan manfaat juga kepada anda semua yang menonton kami di Apa Khabar Malaysia. Ya Nurul? Ya, dan seperti biasa kita nak kongsikan pagi-pagi ni sebelum kita memulakan rancangan lebih lanjut lagi. Pastinya kita nak kongsikan apa yang berlaku di sekitar dan ketika ini yang paling panas. Paling panas ya. Pastinya saya yakin ramai ada senyum di situ. Pastinya orang ramai telah pun menerima iaitu kredit Madani dan apatah lagi apabila rakyat menerima bantuan daripada kerajaan, pastinya adanya wujud-wujud pihak ketiga yang umpama menangguk ikan di air keruh. Mengambil kesempatan itu kita tidak dapat nafikan. Justru itu kita menasihatkan rakyat supaya sentiasa cakna, supaya tidak menjadi mangsa penipuan penembusan kredit Madani. Bagi mengelakkan daripada terus menjadi mangsa adalah agar tidak menekan sebarang pautan daripada mana-mana iklan atau email, serta jangan menggunakan orang tengah sebagai pendaftar bagi akaun e-dompet. Ini antara yang dikenal pasti sebagai punca kepada kes-kes penipuan. Kadang-kadang kita tengok di WhatsApp, pastinya kita faham ramai yang teruja ataupun nak berkongsi informasi ni asalnya, tetapi kita perlu berhati-hati dan perlu cakna bahawa adakah link yang kita kongsi bersama rakan-rakan ini adalah link yang sahih ataupun sebaliknya. Sebaik mungkin bagi pendapat saya, bagi cadangan saya kepada para penonton dan rakan-rakan sekalian, sebaiknya kita buka kepada link yang bersesuaian, buka sendiri di website yang berkenaan. Betul, tambahannya lagi juga kita semua perlu jelaslah sudah sehingga ke saat ini bahawa penebusan kredit tunai Madani ini tidak boleh ditunaikan. Dan yang pastinya tak ada juga pemindahan peer to peer. Manakala kalau kita tengok pelbagai orang kata scammer ataupun WhatsApp mungkin ada juga, ataupun kadang-kadang ada panggilan scam berkenaan tentang perkara ini, kita sendirilah yang perlu cakna, beritahu kepada rakan-rakan dan juga yang kenalan terdekat ataupun mungkin keluarga juga berkenaan tentang penebusan kredit Madani ini. Betul. Dan apa pun tahniah kita ucapkan bagi yang layak menerima penebusan kredit Madani, dan pastikan anda berbelanja dengan cermat dan hemat. Okey, untuk lebih lagi pelbagai berita yang terkini dan juga lebih komprehensif, anda boleh semak segalanya di portalbernama.com. Dan juga selepas ini mungkin kita nak menjengah ke ramalan cuaca dan selepas itu bersama rakan setugas di Bilik Berita. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan perpaduan yang berlandaskan ekonomi madani menumpukan kepada kebijakan ekonomi yang telah membawa hasil, terutama dalam sektor baru seperti digital, tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan dengan peningkatan kemasukan pelaburan asing ke dalam negara yang lebih tinggi berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kerana negara ini harus melonjak cepat dan pantas dalam menggunakan digital, kemudian perindustrian dengan mission yang jelas. Ini semua dapat dilakukan. Alhamdulillah setakat ini, walaupun masih ada ruang untuk diperbaiki, kita telah capai
apa yang mampu kita lakukan dan ternyata lebih baik dari dulu. Meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan prestasi baik, penilaian sebenar keberhasilan ekonomi adalah kesesuaian dan kesejahteraan dirasakan rakyat. Kadang-kadang bila dia pemimpin, semuanya terbaik. Sistem pendidikan nombor 1, kesihatan terbaik. Ini kita dengar dulu. Tapi sebenarnya bila lihat kenyataan, tandas pun tak dapat diperbaiki. Sekolah-sekolah banyak yang robek. Jadi jangan kita termakan dengan penyakit keselesaan. Beliau berkata kestabilan politik negara dan dasar ekonomi yang jelas turut menjadi pemangkin dalam menyuntik keyakinan pelabur asing untuk melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan menguntungkan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan perlu memberikan tumpuan kepada aspek tata kelola bagi memastikan pentadbiran yang bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Aspek tata kelola tidak boleh diremehkan dan mana-mana negara yang mempunyai keupayaan tinggi sekalipun tidak mungkin mencapai tahap membanggakan sekiranya isu tata kelola tidak diselesaikan. Baik, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata mengambil kira sektor agri-komoditi sebagai tunjang utama ekonomi negara, Malaysia perlu mengekalkan momentum sektor tersebut agar komoditi yang dihasilkan dapat bersaing di persada pasaran dunia. Inisiatif agro pelancongan, peningkatan kemahiran mekanisasi dan automasi serta kerjasama pihak berkepentingan dalam sektor agri-komoditi perlu dipergiat bagi memastikan kemampanan sektor itu dalam mendepani ketidaktentuan pasaran dunia tahun hadapan. Di sinilah peranan pihak lembaga, pihak agensi kita untuk memberi tumpuan bagaimana kita dapat tingkatkan research, jalinkan kerjasama dengan pihak industri, dengan para akademia untuk menghasilkan segala otomasi dan mekanisasi untuk kita tingkatkan, permudahkan proses. Memberi contoh mengenai kemahiran automasi dan mekanisasi yang boleh diketengahkan seperti penggunaan drone dan mesin. Datuk Seri Fadillah berkata ia juga secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja luar selain menarik minat belia untuk terlibat dalam industri agri-komoditi. Tambahnya, peranan Kementerian Perladangan dan Komoditi bukan sahaja sebagai pengawal selia dan pemudah cara, tetapi mempunyai matlamat utama mempermudahkan pihak industri agri-komoditi dalam meningkatkan produktiviti atau hasilan sekaligus menyumbang kepada sumber pendapatan mereka. Perkembangan seterusnya, Timor Leste merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Malaysia di atas sokongan berterusan kepada Timor Leste sejak mencapai kemerdekaan pada 2002. Antaranya menerusi penghantaran 2 kali misi pengaman di bawah Panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ketika referendum 1999 dan krisis 2006. Timbalan Perdana Menteri Timor Leste Francisco Calbuadile yang mengimbau peristiwa itu berkata, langkah itu mencerminkan solidariti Malaysia dalam mengukuhkan persahabatan Malaysia-Timor Leste. Timor Leste and Malaysia have a strong and amicable relationship. Our shared commitment to peace, stability and economic development has laid the foundation for the relationship that continues to flourish. Francisco berkata Malaysia turut memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber manusia Timor Leste melalui pemberian latihan kepada 600 pegawai negara itu menerusi program kerjasama teknikal Malaysia MTCP dan program kerjasama pertahanan Malaysia MDCP. Program berkenaan memberi impak besar meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai Timor Leste untuk berkhidmat kepada rakyat. Terdahulu, Francisco menyempurnakan sambutan ulang tahun ke-48 Proklamasi Hari Kemerdekaan Timor Leste di Ibu Negara pada Selasa yang dihadiri Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu sebagai Wakil Kerajaan Malaysia. Sekian dari Bilik Berita, Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan hari ini kita kadang-kadang sebenarnya Salihah
kata saya daripada awal rancangan tadi, kita nak mendapatkan ilmu. Kehidupan kita adalah berkenaan bukan sahaja hidup kita hari ini, tetapi juga bekalan kita pada kehidupan akan datang kelak. Dan justru itu kita perlulah menjadikan kehidupan kita menjadikan ianya seimbang. Memerangi rasuah adalah agenda yang begitu utama sekali bagi menikmati kehidupan yang stabil, ekonomi yang stabil dan juga taraf hidup masyarakat yang dikira lebih stabil lagi mungkin. Dan sehubungan dengan itu, kita bawakan kepada anda topik yang cukup relevan dan juga signifikan berkaitan tentang perangi rasuah dan juga bersempena untuk program setahun bersama kerajaan Madani kita juga. Dan di studio kita nak ucapkan selamat datang kepada PKPJ Samsul Salib, iaitu Ketua Cawangan Kerajaan Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM. Assalamualaikum, selamat datang Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjemput SPRM untuk bersama-sama dengan sesi program pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, dan Tuan, seperti biasa kita nak mendahulukan rancangan kita hari ini, iaitu mengenai perangi rasuah. Mungkin sebelum kita sentuh lebih lanjut, kita boleh nak mengetahui indeks rasuah negara kita ketika ini, di mana sebelum ini kita dapat melihat Malaysia antara yang menduduki di tangga tertinggi jugalah indeks rasuah. Dan mungkin adanya kadar penurunan ke ataupun bagaimana, Tuan boleh kongsikan? Baik, sebenarnya Corruption Perception Index ataupun CPI ini merupakan salah satu survey ataupun kajian yang dibuat di luar negara, dan sebanyak 180 buah negara yang telah dikaji dan menggunakan lebih kurang dalam 13 bentuk kajian. Untuk Malaysia, kita menggunakan 9 daripada 13 berkenaan. Dan kalau mengikut daripada kedudukan Malaysia, sebenarnya Malaysia untuk CPI tahun 2022 berada di tangga ke-61 daripada 180 buah negara, which is saya rasa dia dalam keadaan yang masih terkawal, tetapi perlu kita usahakan untuk ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita kaitkan dengan Madani sebagai contoh, salah satu terma rujukan dalam ekonomi Madani yang ke-6 untuk menjadikan Malaysia untuk 10 tahun lagi negara yang berada di tangga 25 daripada 180 buah negara. Jadi bayangkan untuk 10 tahun lagi daripada tangga ke-61 itu kita kena turun daripada ke tangga 25, which is itu merupakan salah satu hala tujuan ditetapkan terutama sekali berdasarkan ekonomi Madani itu, dan juga bagaimana SPRM mengharapkan kerjasama semua pihak untuk sama-sama menangani isu rasuah ini dan sekaligus dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Pastinya kita mempunyai sasaran yang jelas juga berkaitan tentang isu perangi rasuah ni, Tuan Samsul. Ini berkenaan tentang di antara dua sektor, swasta dan juga kerajaan lah, kita bercakap tentang kedua-dua sektor ini. Jadi bagaimana pula Tuan melihat pendekatan yang kita kira paling sesuai untuk dalam kaedah memerangi rasuah di antara kedua-dua sektor ini berkenaan? Dia sebenarnya SPRM ini salah satu peranannya di bawah seksyen 7F dan 7G adalah untuk mendidik masyarakat berkaitan rasuah dan seterusnya mendapat sokongan masyarakat dalam usaha rasuah berkenaan memerangi rasuah berkenaan. Dan kalau kita melihat dari segi peranan SPRM ni, kita sebenarnya memfokus kepada 4 kluster dalam mendidik masyarakat ni. Pertamanya adalah mereka yang berada di peringkat pelajar, sama ada pelajar sekolah, pelajar universiti dan juga belia. Yang keduanya adalah penjawat awam. Yang ketiganya adalah mereka yang terlibat dalam perniagaan, termasuklah komuniti perniagaan antarabangsa. Dan yang keempat adalah mereka yang terlibat dalam badan pertubuhan kerajaan, politik, sektor agama dan sebagainya. Jadi 4 kluster ini, apabila kita hendak mendidik, kita perlu sesuaikan dengan platform dan juga kaedah, sebab mereka ini berbeza-beza. Dan bila kita lihat perbezaan antara sektor kerajaan dan juga swasta, tentunya mesej yang sama hendak kita sevaluaskan berkaitan dengan jenis kesan rasuah, kesan rasuah kepada individu, ekonomi, sosial dan juga bagaimana sebenarnya rasuah itu perlu kita jauhi.
Mesejnya tetap sama, cuma pendekatan itu berbeza, mungkin mengikut kumpulan sasar, terutama sekali mereka yang bekerja dengan sebagai penjawat awam dan juga mereka yang bekerja dengan swasta. Tuan, kita nak tahu juga bagaimanakah bentuk latihan ataupun program pendidikan pencegahan rasuah khusus yang boleh disesuaikan bagi sektor pekerja awam dan juga sektor pekerja swasta untuk mengenal pasti, melaporkan dan mencegah situasi rasuah apabila berhadapan di dalam komuniti mereka. Baik, kalau sebagai penjawat awam, sebenarnya SPRM ni bekerjasama dengan beberapa agensi, antaranya Intan, kita ada institusi Institut Integriti Malaysia, JPA dan sebagainya, untuk sebagai contoh untuk pegawai-pegawai yang baru dilantik sebagai penjawat awam, mereka sebelum ini didedahkan dengan modul pengurusan integriti. Kemudian kita ada program transformasi minda, dan kemudian yang terkini kita ada MPGIA, modul pengurusan tata kelola, integriti dan juga anti rasuah. Jadi modul-modul ini akan diterapkan kepada pegawai-pegawai lantikan baru untuk kita sebar luas mesej anti rasuah di peringkat asasnya itu, dan kemudian semasa mereka dah menjalani proses bekerja dalam kata orang tu dalam tempoh masa yang lama, kita tetap bekerjasama dengan agensi, terutama sekali dengan menggunakan platform unit integriti di agensi masing-masing untuk menjalankan salah satunya iaitu terma berkaitan dengan pengukuhan, program-program pengukuhan supaya mesej anti rasuah itu terus dapat laksanakan di peringkat penjawat awam. Kalau di swasta sama juga, cuma tak ada modul-modul tadi, dia lebih kepada customize mengikut kehendak pelanggan. Saya kira dari segi aspek mesej berterusan itu juga penting. Betul. Ya. Kita bercakap tentang perangi rasuah ni juga, Tuan Samsul. Kita nak tahu apa pula tanggungjawab di antara company-company ataupun syarikat serta organisasi-organisasi yang terlibat juga. Mungkin apa tanggungjawab yang perlu diperlihatkan ataupun ditunjukkan dalam kita mewujudkan budaya dan juga integriti yang baik dalam memerangi rasuah ini? Baik, kita sebenarnya tanggungjawab untuk setiap agensi ni, tentu kita mengharapkan kerjasama ataupun bagaimana from the top tu menunjukkan contoh yang baik kepada pegawai-pegawai, especially di bahagian ataupun di swasta tu lah. Kalau kita ambil salah satu kaedah iaitu usaha tata cara yang mencukupi ni di bawah peruntukan liability corporate, kita selalu menggunakan kaedah trust itu, iaitu T itu adalah top level commitment. Bagaimana kita nak melihat pengurusan tertinggi sesebuah agensi swasta dan sebagainya ini, dia dapat menunjukkan contoh yang baik, terutama sekali dalam menjalankan tugas dia sebagai seorang ketua, dan juga memastikan amalan terbaik yang berkaitan dengan anti rasuah dan tata kelola yang baik itu diterapkan dalam agensi mereka. Dan kemudian dia ada lagi lah proses-proses seperti risk assessment, maksudnya agensi itu perlu membuat review ataupun melihat semula prosedur-prosedur yang sedia ada, menilai semula risiko rasuah yang boleh berlaku, dan kita tutup ruang dan peluang rasuah dekat situ. Dan kemudian kita juga mungkin, kalau kita dapat mengharapkan adanya sejumlah bajet yang mencukupi untuk tujuan latihan dan untuk tujuan mengadakan program-program ini, saya rasa itu sudah cukup memadai untuk membantu agensi itu bersih daripada rasuah, dan sekaligus menerapkan mesej anti rasuah itu supaya pekerjanya sedar berkaitan dengan rasuah dan dapat berkongsi dengan pihak atau dengan komuniti. Okey. Tuan, kita nak tahu juga apakah peranan pengurusan atasan dalam menyokong pendidikan juga latihan pencegahan rasuah di kalangan pekerja. Itu kita nak tahu juga bagaimana. Okey. Itulah yang saya katakan tadi kan. Kalau sesebuah latihan itu hendak diwujudkan, perlunya seorang ketua itu melihat bentuk latihan apa yang sesuai. Dia kadang-kadang
tak semestinya ceramah sahaja. Mungkin dia ada program-program yang berbentuk sukan ataupun program yang berbentuk kata orang itu macam bengkel, workshop dan sebagainya yang sesuai dilaksanakan. Kadang-kadang dengan menjemput seseorang yang ada nama yang boleh memberi pengaruh yang baik juga merupakan salah satu usaha. Sebab kalau nak jemput pegawai SPRM untuk bagi penerangan, okey, tapi macam saya yang datang, kita ni sedar tak ada nama dekat situ. Jadi mungkin tak sampai sangatlah. Betul. Jadi mungkin carilah orang yang betul-betul boleh membawa mesej itu keseluruhannya berkaitan dengan integriti, rasuah, tata kelola. Jadi mungkin sedikit bajet diperlukan untuk latihan itu lebih berimpak dan mendapat mesej yang betul-betul sesuai, terutama sekali kepada mereka yang hadir. Okey. Dan juga kita melangkah, sekarang kita tahu dunia digital, kita betul-betul ke arah digitalisasi yang terkini juga. Jadi bagaimana Tuan melihat inovasi dan juga seperti social media dan sebagainya mana ini dapat membantu lagi dalam kempen dalam perangi rasuah ini sehabisnya? Betul. Sebenarnya kita cukup terkesan semasa tempoh PKP, masa zaman kita berada dalam situasi sukar. Di situlah sebenarnya saya sendiri belajar bagaimana pembelajaran dalam talian itu sangat penting. Dan kita menggunakan konsep itu sehingga sekarang ada beberapa agensi yang mungkin sukar untuk mengumpulkan para peserta secara bersemuka. Jadi mereka bekerjasama dengan SPRM untuk menyediakan modul-modul khusus tertentu yang disiarkan menggunakan platform e-talian inilah. Dan kemudian kita juga adanya program-program seperti webinar dan persidangan maya. Kalau di luar negara pun macam tahun ini mungkin nasib saya tak begitu baiklah. Kita membuat pembentangan kertas kerja untuk satu program yang berada di Bangkok, Thailand. Tapi program itu dijalankan secara maya. Jadi saya duduk dekat office. Walaupun orang kata pergi ke Bangkok ke, sedih tu sedih lah, tapi rupa-rupanya kat pejabat je. Tapi virtualnya bersama lah ya. Bersama-sama dengan rakan satu dunia dekat situ. Dan seterusnya macam mana media sosial itu memainkan peranan. Kita memang tak boleh nafikan betapa pantasnya, betapa cepatnya mesej yang kita gunakan melalui media sosial. Dan SPRM juga ke arah itu. Orang semua bercerita tentang TikTok. TikTok kan, jadi kita ke arah itu, cuba mencari konten-konten yang menarik. Dan kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu, influencer ataupun pengaruh tertentu untuk turut sama berkongsi mesej anti rasuah tu supaya pengikut ataupun follower kepada pengaruh itu juga dapat mesej berkenaan. Itu dia. Dan nampaknya kita akan berhenti rehat seketika. Sebenarnya banyak perkara yang kita nak kupaskan. Teruskan setia bersama kami. Baiklah, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Kita bawakan kupasan topik yang cukup penting hari ini berkenaan tentang perangi rasuah. Okey, kita nak bersambung kembali kepada Tuan Samsul. Pastinya lah dalam bidang pendidikan dan juga bimbingan berkenaan tentang kes perangi rasuah ini. Jadi mungkin apa cabaran dan halangan ataupun mungkin kesukaran yang dihadapi oleh pihak SPRM sendiri? Baik, kalau ikut SPRM tentunya lah mungkin saya boleh kongsikan sukarnya SPRM dalam menjalankan tugasnya adalah apabila ramai lagi mereka-mereka di luar sana yang sebenarnya faham tentang isu rasuah ini, dan mereka bila ditanya tu bentuk-bentuk rasuah, kesalahan rasuah tu mereka sebenarnya boleh terangkan, tetapi kesedaran untuk melapor itu kadang-kadang masih lagi di peringkat yang kita rasa macam kurang mendapat sambutan. Sebab tu kita nak selalu kita cerita dengan mereka ni untuk kata orang tu jangan takut untuk melapor. Identiti orang yang memberi maklumat dan juga dan maklumat yang dilaporkan tu adalah dirahsiakan kan. Tapi mereka masih lagi merasakan ketidakselamatan mereka itu apabila membuat sesuatu laporan. Jadi kita sentiasa nak
merupakan salah satu perkara yang selalu kita ulang-ulang lah. Maksudnya nak tujuan educate mereka agar menerima. Kadang-kadang itulah masyarakat juga kan dah biasa membuat benda yang salah. Apabila membuat benda yang betul tu kadang-kadang dilihat agak salah oleh golongan yang melakukan kesalahan. Okey Tuan, memandangkan memerangi rasuah adalah bukan satu perkara yang baru lagi sebenarnya ya, rasuah. Tetapi kadang-kadang kita keliru juga antara elemen rasuah dan juga hadiah. Dan mungkin Tuan boleh terangkan lebih lanjut apakah yang difahamkan apabila seseorang itu memberikan ini adalah sebagai hadiah atas tanda terima kasih, dan juga perbezaan antara ini rasuah supaya menutup mulut ataupun menerima imbuhan ini untuk melakukan pekerjaan tersebut, melaksanaan kerjaan tersebut. Mungkin Tuan boleh terangkan lebih lanjut. Okey, dia apa saja terma yang kita gunakan, sama ada dia adalah, sebab suapan ni kita ada banyak jenis, antaranya wang, kemudian kita ada undi, kita ada komisen, kita ada diskaun, kita ada perkhidmatan, dan kalau kita boleh panjangkan kepada hadiah, apa saja bentuk. Bila kita baca bersama dengan kesalahan akta SPRM, kalau nak mudah, biasanya saya akan kongsikan kesalahan akta SPRM ni ada 4, iaitu A, B, C, D, iaitu ambil rasuah, B beri rasuah, C claim, D berkaitan dengan kedudukan. Jadi apabila bentuk suapan tu tadi dikaitkan dengan kesalahan yang saya nyatakan itu tadi, kalau boleh dibuktikan dan kita buat siasatan, itu adalah satu rasuah. Macam contoh hadiah, sebagai contoh, kalau katalah A bagi hadiah kepada B, sebagai contoh jam tangan lah, jam tangan yang mungkin agak mahal, harga dalam 2,000. Kita sebenarnya boleh lihat apa hubungan antara A dan juga B tu tadi. Kalau katalah kita sebagai kawan, tak ada apa-apa hubungan, just sebagai kawan, mungkin tanda hari jadi dan sebagainya, okey, tak ada masalah. Tapi bila kita lihat A tu merupakan pembekal kepada syarikat pembekal kepada pejabat B. Jadi B tu mungkin dengan jam tadi membuat keputusan untuk melantik syarikat A tu dapat job dekat pejabat. Jadi itu boleh dikatakan sebagai rasuah. Tapi kalau hubungan biasa tak ada apa-apa, tapi secara logiknya takkan ada orang memberi hadiah tanpa sebab. Itu dia lebih jelas lagi ya. Ya, itu penjelasannya yang sebenarnya semua patut tahu berkenaan tentang perkara itu. Okey, ini sesuatu yang cukup menarik saya kira berkenaan tentang Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Mungkin Tuan Samsul nak kongsikan bersama dengan kita bagaimana persiapan tahun ini, ataupun mungkin apa perancangan untuk tahun ini? Okey. Baik, sebenarnya Hari Anti Rasuah Antarabangsa disambut pada 9 Disember setiap tahun, dan sambutan bermula pada tahun 2005 lah. So hampir setiap tahun kita menyambut kata orang tu program ini, di mana di bawah UNCAT ataupun United Nations Convention Against Corruption ini, negara-negara sebanyak 190 buah negara telah menzahirkan komitmen untuk kata orang itu menunjukkan komitmen dan mengiktiraf mereka yang terlibat dengan tadbir urus baik, accountability dan komitmen politik ni untuk sama-sama menyambut hari ini. Dan di Malaysia, SPRM merupakan salah satu agensi tunggal dalam memerangi rasuah, dan kita menyambutnya dengan membuat program-program yang pelbagai lah pada setiap tahun. Dan pada tahun ini temanya adalah menyatukan dunia menentang rasuah ataupun Uniting the World Against Corruption. Kali ini kita mensasarkan pelajar-pelajar di kolej swasta dan universiti swasta dengan kerjasama Malaysia Association of Private College and University ataupun MAPCU, di mana kita juga melihat bagaimana pelajar-pelajar ni, walaupun mereka adalah pelajar luar negara yang belajar di sini, mereka juga sebenarnya berhadapan dengan isu rasuah. Apabila kita adakan satu sesi bersama dengan pelajar ini, mereka menceritakan bagaimana pernah melalui keadaan-keadaan sedemikian. Tentulah minta maaf saya katakan, pernah diminta untuk memberikan rasuah daripada pegawai-pegawai agensi penguatkuasa sebagai contoh. Jadi kita hendak mendedahkan kepada mereka ini mesej supaya sekiranya ada
perkara-perkara sedemikian berlaku lagi pada masa akan datang, tentunya mereka perlu tolak rasuah dan laporkan kepada SPRM. Dan dalam masa yang sama, kita dapat memberi pendidikan kepada para pelajar ini supaya mereka balik ke negara mereka kelak itu kenang Malaysia sebagai sebuah agensi yang banyak mengadakan program-program anti rasuah dan mungkin mereka juga antara orang yang terlibat dalam kajian indeks persepsi rasuah antarabangsa yang diadakan di luar negara besok, dan dia juga menyumbang kepada faktor untuk memberi markah yang terbaik dalam kajian yang akhirnya menjadikan Malaysia itu kembali kepada negara 25 daripada 180 untuk tempoh 10 tahun lagi. Amin. Semoga impian tersebut menjadi kenyataan. Negara kita bebas daripada rasuah. Itu yang pastinya. Okey, dan Tuan, kita nak tahu juga mengenai harapan Tuan sebagai seorang pegawai SPRM ya. Mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai harapan Tuan terhadap rakyat Malaysia agar wujud kesepaduan dalam untuk membantras rasuah ini sebenarnya. Kalau lihat rasuah ini umpama dah berakar umbi, bukan mudah ya kita nak ceraikan benda yang dah menjadi satu kebiasaan, dan mungkin Puan boleh kongsi mengenainya. Baik, itulah berkaitan dengan HARA ni, saya nak sambung sikit. Kita dah ada 5 program sebelum ini di beberapa buah zon, dan akan datang pada 9 hari bulan ini kita akan adakan di Bukit Jalil, di Asia Pacific University Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan untuk menjawab soalan yang ditanyakan, harapan SPRM tentunya kerjasama daripada semua pihak. Kita macam-macam yang telah kita cadangkan ataupun kita lakukan. Sebagai contoh, untuk penjawat awam tadi, sebenarnya ada satu mekanisme di mana penjawat awam yang melapor kes rasuah, mereka boleh sehingga diberikan satu imbuhan ataupun reward atas jumlah yang dilaporkan. Sebagai contoh, kalau dilaporkan kepada SPRM tawaran rasuah ke atas mereka sebanyak 100,000 sebagai contoh, dan bila dilaporkan SPRM siasat kes berkenaan, kita boleh memberi imbuhan sebanyak 100,000 dengan jumlah yang sama kepada penjawat awam berkenaan. Dan ini telah kita buktikan pada awal tahun ini, di mana ada seorang pegawai daripada sebuah jabatan tu kita telah berikan sebanyak 100,000 imbuhan. Untuk mereka-mereka di peringkat swasta ni, harapan kita, sebab kita ni SPRM dengan kerjasama MOF, kita ada satu peruntukan di mana syarikat-syarikat yang mengadakan program CSR berkaitan dengan anti rasuah, mereka boleh mendapat pengecualian cukai dengan kerjasama SPRM. Jadi harapan saya, kita tentunya nak menyeru orang ramai untuk merebut peluang ini, sama ada penjawat awam ataupun syarikat swasta, untuk sama-sama kata itu grab usaha ini supaya negara kita ini dapat bebas daripada rasuah, dan seterusnya SPRM ini dapat merasakan yang tanggungjawab untuk memerangi rasuah itu bukan terletak di bahu kami saja, tapi secara kolektif daripada semua. Ya, okey. Dan penghujungnya benarlah itu, bahawa sebenarnya perangi rasuah ini peranan kita semua bersama dan seluruh masyarakat. Dan yang pasti saya juga tahu SPRM telah melakukan banyak usaha-usaha dan juga kempen-kempen berkaitan tentang anti rasuah ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu PKPJ, Tuan Samsul Salim, Ketua Cawangan Kerajaan Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, untuk penjelasan yang begitu teliti hari ini, Nurul. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Kembali. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda berbaki. Berapa masa lagi kita nak bawakan topik yang begitu menarik sekali, nak memberikan semangat keusahawanan kepada jiwa-jiwa muda ini untuk diketengahkan dalam program kita hari ini. Dan pastinya mengenai jatuh bangun dalam perniagaan bukanlah sesuatu benda yang mudah. Orang lihat benda yang manis-manis belaka apabila sesuatu perniagaan itu berjaya, tetapi kita tak tahu kisah pahit manis untuk mengekalkan di kedudukan yang tertinggi itu. Itulah hari ini kita bawakan. Dan di studio kita ada bersama kita
saya suka tajuknya pun dah jatuh bangun FT Garage ini. Pastinya banyak kisah-kisah yang nak dikongsikan bersama dengan kita. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Ikhwan Rusli, pengarah urusan FTGB Bike Sdn Bhd, dan juga Syazli Zam Abdul Rahman, pengurus cawangan FTGB Bike Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi, kedua-duanya sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Kita tengok baju, kita betul bersemangat dah ni dulu. Betul. Hari ini kami pakai baju yang dipakai oleh tim-tim FT lah untuk setiap hari. Okey, baik. Okey. Alright. Dan kita nak tahu juga hari ini topik mengenai FT Garage. Okey, mungkin boleh kita perkenalkan mengenai perniagaan FT Garage ini berkisarkan mengenai apa sebelum kita berkongsi lanjut mengenai lebih mendalam lagi. Okey, FT Garage ni kita jual riding gear. So kalau kita cerita pasal riding gear ni, barangan keselamatan ketika menunggang motosikal, daripada helmet sampailah ke kakilah kasut. So tapi yang paling utama dia adalah helmet, glove, jacket, pants dan juga kasut. Maksudnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki lah. Semua kelengkapan tu ada di situ. Okey, dan mungkin kita seterusnya juga bagaimana sudah berapa lama syarikat ini beroperasi dan apa lagi yang disediakan oleh FT Garage ini? Okey, untuk secara tak rasminya kita bermula daripada 2013 dan secara rasminya kalau nak ikutkan selama 7 tahun lah. Okey, 7 tahun dah ya. Kita nak tahu juga asal penubuhan FT Garage ni, bagaimana asal penubuhannya? Ni bagi dia cerita lah. Silakan. Senang. Okey, dia punya cerita dia macam ni. Perniagaan ni bermula diteruskan oleh seorang lelaki bernama Fauzi Tahir, arwah Fauzi Tahir, dan perniagaan ni sebenarnya adalah legasi daripada perniagaan yang diteruskan oleh arwah Fauzi Tahir ni lah, yang telah meninggal akibat kemalangan jalan raya. Okey. Yang pertamanya, kenapa kami memilih perniagaan riding gear ni, kerana ia berkait rapat dengan hobi kami yang terlalu mendalam kepada dunia motorsport. Yang pertamanya, dan yang keduanya ialah kami ingin meneruskan legasi ini kerana dia dapat memberi manfaat lah sebenarnya kepada pengguna-pengguna, terutamanya penunggang-penunggang motosikal lah, sebab helmet dan riding gear ni merupakan salah satu aksesori yang paling penting kepada pengguna jalan raya, sebab dia melindungi kepala dan seluruh badan lah. Macam tu. Okey, bila kita sebut tentang FT Garage ini, di mana outlet-outletnya dan bagaimana semua orang ingin mengetahui tentang apa yang disediakan FT Garage ini? Okey, untuk outlet kita sebenarnya ada 3 sales medium lah. Okey, yang pertama outlet kita. Outlet kita ada 5. Kita ada di KL, Setapak, Kelang, Jalan Kebun, Kajang Impian, Bertam Pening, dan juga JB. Dan juga kita ada lebih kurang sekarang ada 200 dealer, mana-mana kedai-kedai yang ambil dengan kita lah. Kalau ada kedai motor tu boleh dapatkan helmet ataupun riding gear yang kita keluarkan lah. Dan satu lagi, daripada kita ada personal shopper, boleh dapatkan daripada mereka juga. Dan setakat ini ada 5 cawangan ya. Tak ada perancangan ke untuk menambahkan lagi cawangan, menjadikan di seluruh Malaysia ke bagaimana? Okey, so selaras dengan visi kita lah, kita ada selaras dengan visi kita nak jadi number 1 riding gear in Malaysia lah. Right? Memang kita ada cadangan untuk menambah sehingga 12 cawangan by 2025 dan terus ke 100 cawangan by 2030. Semoga kita harapkan semoga tercapai lah apa yang diimpikan itu. Pastinya kita akan, orang kata, usahakan dahulu. InsyaAllah semuanya itu akan tercapai ya. Okey, bercakap tentang usaha yang dah berbalas ni, saya dengar ada satu karya menarik berkenaan tentang Bumi Putra Brand Excellence Award. Mungkin anda nak berkongsi dengan kita hari ini dengan kejayaan tersebut? Ini boleh Cik Ikon yang cerita. So, mungkin dia boleh cerita kot. By the way, yalah, sebab mungkin boleh cerita. Kita start daripada sebenarnya benda ni kita start daripada hobi. Dan saya pun dulu menetap di Jepun 6 tahun lah as a student. Dan benda ni kita jual helmet lah macam biasa lah. Nak cari duit lebih, kan? Start daripada jual lebih.
kita start daripada partner dekat Malaysia ni, abang ipar dia. So arwah Fauzi lah. So start dari situ kita cari duit lebih lah, mula-mula start. Lepas tu dua-dua masing-masing kita dapat duit lebih, just duit poket saja. Lepas daripada tu dia meninggal 2015. So bila meninggal tu saya pun nak balik, takkan aku nak jual helmet, dan dia pun oil and gas. Dia kerja oil and gas, dia takkan nak jual helmet, takkan kita nak jual helmet kan. Helmet ni sampingan je. Lepas tu dia kata boleh ni, takkan kita nak jatuh. Dia cakap takkan kita nak tutup, customer dah ada. Lepas tu kita sementara saya nak tunggu nak dapatkan kerja tu dalam 1-2 tahun, dia kata boleh lah kita try dulu kan, buat secara serius. So bila kita buat secara serius tu, tiba-tiba dia ada sambutan dan naik sehingga sekarang lah. Dan alhamdulillah tahun ke tahun kita berkembang sampai sekarang lah. Pastinya untuk memulakan perniagaan ni kita perlukan perancangan ya. Pastinya perancangan masa yang singkat dan juga masa hadapan, jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Dan juga mungkin FTGR bagaimana dalam perancangan untuk perniagaan dalam tempoh 5 tahun akan datang ni? Perancangan kita nak masuk segmen yang lebih mendalam lah. Maksud dia macam awal-awal penubuhan, 5 tahun pertama ni kita banyak fokus kepada siapa yang nak menggunakan riding gear dalam keadaan orang tu berhobikan motosikal. Maksudnya Sabtu Ahad ni kalau kita tengok dekat lebuh raya ramai lah kan. Tapi kita punya misi, kita nak protect mereka lah. Ada helmet dan riding gear yang terbaik. Alright? Dan akan datang kita target untuk market awam. Sebagaimana negara-negara maju, kalaulah diorang ni keluar bermotosikal, diorang tak akan keluar pakai slipper. Diorang akan keluar pakai kasut riding gear. Lengkap lah ya, lengkap. semuanya. Dia memang lengkap. So itu tujuan target utama kita untuk pergi pada masa hadapan, untuk protect seluruh rakyat Malaysia semasa bermotosikal. Alright, bercakap tentang banyak-banyak penjualan ini, saya semalam ada juga tersempat tengok di Instagram FT Garage ni. Mungkin Cik Ikwan nak komen berkenaan tentang year end sale. Mungkin apa yang disediakan ataupun mungkin promosi yang ada untuk tahun ini? Silakan. Okey, untuk year end sale ni memang selalunya kita macam sebelum ni dalam setahun kebiasaannya kita akan buat 4 kali lah sale. Tapi untuk banyak tu. Banyak ya? Untuk tahun ni sebab selepas PKP kami kekerapkan buat sale. Kalau sebelum ni setahun 4 kali, kali ni setahun dalam 7 kali. Oh wow. Itu dia Jadi meriah. bagaimana dia punya sambutan so far setakat ini? Kalau ikutkan sambutan tu memang tak cukup tangan lah. Tak cukup tangan, tak cukup kaki. Sampai kaki sekejap berjalan ya. Okey, dan kita nak tahu juga kalau tadi kita dah sentuh topik kita hari ini mengenai jatuh bangun FT Garage. Mungkinlah Cik Ikwan boleh kongsikan mengenai detik-detik perniagaan FT Garage untuk dalam proses mendaki tu, onak dan ranjau yang dihadapi tu bagaimana untuk sampai ke tempat hari ni? Cabarannya. Saya rasa saya pas kat dia lah. Okey. Silakan Cik Syazizah. Kalau nak cerita dia jatuh tu, time jatuh tu kalau nak ikut time PKP lah. Time PKP tu amat menyedihkan sebab kedai tak boleh buka, dan kami pula ada staff, dan yang paling kelakarnya tu nak pergi daripada rumah saya nak pergi ke kedai mengambil masa dalam sejam. Dalam perjalanan tu ada 3 roadblock. Kami terpaksa menipu untuk pergi ke kedai tu sebab start roadblock tu dah katanya nak pergi mana, nak buat apa. So kita orang akan cakap kita akan buat bisnes e-hailing. Kat situ pun dah macam sebenarnya menipu sebenarnya, tapi menipu tu pada saya menipu sunat sebab kita orang nak dapatkan income. Kalau kita orang tak berniaga, kalau kita orang tak buka kedai, kita orang takkan dapat income, dan kita orang punya staff pun takkan ada pendapatan lah. Macam tu lah. Pada saya time jatuh tu time PKP lah. Time PKP tu memang time paling susah, paling sukar pada kita orang. Sampaikan kita orang terpaksa menjual barang pada harga lantai. Maksudnya kita orang beli contoh harga 200, kita pun terpaksa jual pada harga 200. Memang time tu memang tak ada fikir untung pun, cuma nak dapat modal saja time tu. Itu yang paling perit lah setakat ni, time PKP tu lah. Okey, sebenarnya orang kata apa, jatuh bangun dan juga kisah-kisah seperti ini sebenarnya yang membuatkan orang kata apa, usahawan ini menjadi lagi kuat. Cik Ikwan ya. Okey, mungkin kita nak selit sikit perasaannya masa mengambil award tu. Kita nak tahu, tanya kepada Encik kat sebelah sini. Okey. Masa kita ambil award tu,
dalam masa penubuhan FT ni, ini yang kali pertama kita ambil. Jadi kita rasa sangat berbangga lah. Sebab kita punya usaha dalam 5 tahun ni ada orang nampak. Jadi dan bila kita dah ambil tu, kita rasa macam nak cakap, kita rasa nak pergi lagi. Maknanya bukan pergi ambil award, maksudnya kita nak pergi lagi ke depan dan bawa kita punya company ni setanding dengan corporate company lah. Because macam kita orang, macam saya memang background on corporate, dan bila saya tengok SME ini jauh sangat beza, dia punya gerak kerja corporate dan juga SME sangat jauh beza. So saya punya keazaman macam mana saya nak bawa company kita ni setanding dengan corporate company lah, supaya kita dapat duduk sama tinggi dan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. InsyaAllah. Kita tahu juga mengenai harapan terhadap perniagaan FT Garage yang telah pun dijalankan ketika ini. Harapan saya semoga kami lebih maju dan kami boleh servis especially untuk rider-rider Malaysia lah. Yang kita ada dekat Malaysia ni, kita ada hampir 51% yang ada motosikal bersamaan lebih kurang 16.45 juta. Banyak sebenarnya. So harapan kami dapat bagi the best service untuk mereka, dan mereka pun bergembira dengan servis kami. Kita tak tahu juga ketika ini kesedaran rakyat Malaysia mengenai pentingnya menggunakan set kelengkapan yang betul ketika membawa motosikal. Bagaimana kesedaran tu? Tak tahu dah tu kan? Mungkin Cik Puan pula Cik Puan komen sikit. Biasanya sorok emas tu kan? Biasanya kami akan menyediakan mereka melalui konten-konten kami lah. Contohnya melalui medium TikTok. Kebiasaannya sebab buat masa ni TikTok antara media yang paling popular, dan kami akan menyediakan mereka melalui konten-konten kami. Contoh kalau kita pakai helmet kopi, apa akan jadi bila berlaku kemalangan, dia akan menyebabkan kecederaan yang parah, dan apabila dan bagaimana pula kalau kita gunakan yang helmet yang premium, dia ada perbezaan kat situ. Cara kita menyediakan mereka, kita akan membezakan apabila menggunakan helmet yang premium dan helmet kopi, ada macam tu. By the way, kalau kesedaran dekat Malaysia ni berbanding dengan negara maju, kita punya kesedaran kalau daripada kita ambil 1 juta lah, senang. Kalau kita ambil 1 juta penunggang motosikal tu, hanya lebih kurang 10% je ada kesedaran. Dia tak kisahlah kalau helmet ada sirim ke, tak ada sirim ke, pakai t-shirt waktu ride ke, tak ada masalah. Tapi bila saya duduk di Jepun dulu, saya pernah berurusan dengan pengurusan tertinggi. Macam kalau kat sana paling besar dia nangkai company lah, syarikat nangkai tu. Dia kata Jepun pun dulu sama, 20 tahun lepas banyak benda macam ni. Tapi bila kita pergi ke arah negara maju ni, semua orang akan fikir benda yang kalau aku naik motor, aku nak safety. Kalau aku naik macam sekarang lah, kalau naik kereta, apa alat elektronik yang aku dapat. So kesedaran tu dia akan makin tinggi. Secara tak langsung sebenarnya market tu ada. Tapi kami sendiri kena bagikan kesedaran tu lebih lagi. Kami sendiri kena usaha untuk bagi kesedaran tu lah. Itu orang kata FT Garage, kita ucapkan selamat maju jaya kepada kedua-duanya, dan terima kasih kerana bersama dengan kita di studio. Saya kira kisah-kisah sebeginilah diharapkan memberikan inspirasi kepada anda semua, usahawan-usahawan muda, untuk mulakan juga bisnes ataupun orang kata apa, kerja yang anda inginkan. Dan nampaknya sampai di sini saja kita bersiaran pada hari ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita kerana sudi bersama mewarnai di pagi hari dalam Apa Khabar Malaysia. Dan sehingga sini saja kami bincang pada hari ini. Assalamualaikum, salam hormat, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.